Okey, Assalamualaikum murid-murid. Cik nampak tak cikgu ada apa ni? Ada dua apple. Okey, apa yang kita nak tahu pasal apple ni? Hari ni kita nak belajar tentang penjodoh bilangan. Apakah penjodoh bilangan untuk apple ni? Jom kita saksikan. Okey, baiklah murid-murid, kita akan teruskan dengan kita punya topik hari ini iaitu penjodoh bilangan. Bilangan dua. Apa itu bilangan dua? Okey, bilangan satu, cikgu dah perkenalkan 4 penjodoh bilangan dan hari ini cikgu nak perkenalkan lagi 4 penjodoh bilangan. Yuh kita tengok apakah penjodoh bilangan yang cikgu nak terangkan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan 4 penjodoh bilangan yang cikgu nak ajar hari ini, kita tengok dulu objektif pembelajaran kita hari ini, yang mana kamu akan mengenal pasti 4 penjodoh bilangan. Yang kedua, kamu mengetahui maksud 4 penjodoh bilangan yang cikgu akan perkenalkan. Okey, baiklah kita tengok penjodoh bilangan yang pertama iaitu bentuk. Apakah itu bentuk? Bentuk ini adalah benda kecil yang bentuknya berkeluk dan melengkung. Contoh dia seperti cincin, mata kail, subang dan kunci. Ini adalah antara contoh bentuk. Okey, kita tengok pula apakah ayat yang sesuai dengan bentuk ini. Okey, kita tengok contoh ayat bentuk. Yang pertama, bapa menghadiahi ibu sebentuk cincin belian sempena ulang tahun perkahwinan mereka. Ini adalah bentuk. Bentuk adalah cincin. Kamu tengok kat sini. Sebentuk cincin. Itu adalah penjodoh bilangannya cincin. Untuk bentuk. Yang kedua, abang membeli beberapa bentuk mata kail. Mata kail ni kita panggil dia bentuk juga mana dia? Pen. Ini mata kail, ini adalah bentuk. Okey, yang ketiga, kakak menerima sebentuk subang berwarna merah sempena hari jadinya. Ini subang kita panggil sebentuk. Okey, ini ada 3 contoh ayat untuk bentuk. Kita tengok pula penjodoh bilangan yang kedua iaitu bidang. Bidang ni kamu tengok maksud dia ialah benda yang luas, terbentang, rata atau lebar. Contoh cikgu beri kat sini ialah kain. Okey, kalau kita bentangkan kain tu, kita panggil dia bidang. Okey, tikar. Kalau kita dah bentang, baru kita panggil bidang. Kalau kita dalam gulung, tikar tu tak boleh panggil bidang. Okey, bidang ni bila kita dah bentangkan dia. Okey, tikar, permaidani, bendang. Okey, itu adalah bidang nampak luas. Itu bidang terbentang. Kalau gulung, kalau tikar atau permaidani kita gulung, kita tak panggil bidang. Okey, kita tengok contoh ayat untuk bidang. Okey, contoh ayat untuk bidang. Semasa berkelah, ibu membentang sebidang tikar mengkuang untuk meletakkan bekalan makanan. Kita bentang dia dipanggil bidang. Sebidang tikar mengkuang untuk meletakkan bekalan makanan. Okey, yang kedua. Dua bidang permaidaninya rosak kerana telah ditenggelami air semasa banjir. Ini kalau permaidani kita dah bentang tu, kita panggil bidang lah. Okay, kalau digulung tidak panggil bidang. Okey, seterusnya kita tengok penjodoh bilangan biji. Tadi cikgu dah tunjukkan mana ini cikgu dah tunjukkan buah apple. Buah apple ni kalau tengok dalam gambar tu, dia adalah kategori penjodoh bilangan biji. Okey. Biji ni adalah benda kecil, bulat atau seakan-akan bulat. Okey. Contoh dia buah dan sayur-sayuran berbentuk bulat. Contoh cikgu bagi kat sini, tengok ni dalam gambar ni dia ada gula-gula, labu, telur, oren, apple, bola. Ini antara penjodoh bilangan yang kita gunakan biji.
Okey, contoh ayat untuk biji yang pertama, ibu membeli 5 biji buah oren di pasar malam. 5 biji 5 biji 5 biji oren. Okey, yang kedua, kakak menggunakan 3 biji telur untuk membuat kek coklat. 3 biji telur. Okey, telur kita gunakan penjuru bilangannya ialah biji. Okey, seterusnya yang ketiga, Kamal membeli 5 biji gula-gula untuk adiknya. Ini gula-gula pun kita panggil biji maknanya yang kecil-kecil itulah gula-gula yang satu-satu tu yang kecil-kecil tu kita panggil dia biji. Okey, ini adalah 3 contoh ayat yang menggunakan penjodoh bilangan biji. Okey, kita dah sampai 4 penjodoh bilangan, 4 penjodoh bilangan. Ni ada yang keempat iaitu buah. Buah ni benda yang besar dan padu yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Tadi biji tadi bentuk dia seakan-akan bulat kan? Yang ni tidak ada bentuk yang tertentu lah. Okey, contoh dia adalah kereta. Ni kereta. Lagi adalah negeri, negara, rumah, buku, meja, komputer, piano dan sebagainya. Ada lagi banyak lagi cikgu tak tulis lah. Okay, ada beberapa lagi. Ini adalah antara contoh. Okay, yang ini semua kita panggil dia buah. Penjodoh bilangan dia adalah buah. Okay, kita tengok apakah ayat yang digunakan untuk penjodoh bilangan buah. Okay, ini adalah contoh untuk penjodoh bilangan buah. Kita tengok apakah ayatnya. Yang pertama, Encik Zamri membeli sebuah komputer untuk kegunaan anaknya. Yang ini membeli sebuah komputer sebab komputer tu besar dan padu. Okay, yang kedua, Puan Maria bercita-cita untuk membeli sebuah rumah banglo. Rumah banglo tu besar dan juga bentuknya padu. Maka kita gunalah sebuah. Penjodoh bilangannya buah. Yang ketiga, ayah membeli sebuah kereta yang berwarna merah. Kereta pun bentuknya sama macam komputer, padu dan juga besar. Jadinya kita gunalah penjodoh bilangan buah. Jangan salah guna penjodoh bilangan. Okey, maknanya dia tak akan makna ayatnya kamu tu tidak betul lah. Okey, kalau salah penggunaan penjodoh bilangan. Okey, ini aja untuk kita punya penjodoh bilangan. Ada 4. Yang pertama tadi cikgu perkenalkan ialah bentuk. Yang kedua bidang. Yang ketiga biji. Dan yang keempat ini adalah buah. Cikgu harap kamu boleh kenal lah penggunaan untuk keempat-empat penjodoh bilangan ini. Okey, kita dah habis 4 penjodoh bilangan yang tadi. Cikgu harap kamu faham dan tahu penggunaannya bila nak gunakan penjodoh bilangan itu. Okey, cikgu dah sediakan satu latihan di ruangan deskripsi. Kamu boleh klik saja link yang cikgu sediakan dan terus menjawab. Cikgu harap kamu berjaya menjawab dengan 100% markahnya. Okey. Sesi pembelajaran pada hari ini, apa yang cikgu harapkan agar kamu faham dan boleh menggunakan penjodoh bilangan dengan betul. Okey, pastikan kamu tahu penggunaannya untuk apa. Okey, sebelum cikgu undur diri, cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak pada murid-murid yang habis mendengar sampai akhir sesi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tekan satu butang like, share, komen dan juga subscribe channel Cikgu Azlin Nalin. Semoga dengan subscribe kamu ia menjadi satu semangat pada cikgu untuk menghasilkan video-video yang lebih menarik. Sampai berjumpa lagi kita pada minggu hadapan, lain hari, lain masa. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Jumpa lagi.